Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah, mengkaji bukan untuk merendahkan tetapi demi kebenaran dan keyakinan. Oleh Ustaz Zul Khairi Muhammad Nur. Jadi kita ni kisah kelima, masuk kisah kelima. Kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Kisah Sa'labah bin Abdurrahman. Pendahuluan. Pendahuluan orang beriman sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran ialah, dan orang beriman sangat-sangat menyintai Allah SWT. Surah Al-Baqarah ayat 165. Tidak dinafikan bahawa antara golongan yang paling takut ke Allah SWT dalam sejarah kemanusiaan ialah para sahabat. Bukan ulama tapi sahabat lah. Atas pada ulama lah. Ketakwaan mereka pada Allah SWT terbukti dalam budaya kehidupan, pengamalan agama, keteguhan azam dalam berjihad. Azam yang kuat dalam berjihad. Pengorbanan dalam menegakkan agama dan kesungguhan mereka para sahabat dalam meninggalkan perkara-perkara yang terlarang. Jadi tak ada yang paling warak, paling juguh, paling baik, paling berakhlak mulia sahabat. Kalau lebih daripada tu bukan cerita sufi yang melampau tu bukan agama, tu dak benda karut. Dia tak boleh landasan kita, panduan kita para sahabat dah. Lepas Nabi kat sahabat lah, sebabnya sahabatnya belajar daripada Nabi. Kalau lah tok wali, tok guru, tok sufi ni yang lebih hebat daripada sahabat, kita tak boleh pakai dah. Ia akan jadi melampau lah, gulu dah. Berikut ialah terjemahan hampir sepenuh kisah ini yang dipetik daripada kitab Ma'rifah As-Sahabah karya Allah Subhani. Nombor 498 hingga 500. Jilid 1 muka 498 dah. Ma'rifatus Sahabah. Kisah ni penuh lah. Ya. Jadi beliau ialah salah seorang daripada khadam Rasulullah SAW. Sa'labahnya. Antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Jabir bin Abdullah. Dia kata lah. Okay, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa seorang lelaki dari Ansar bernama Sa'labah bin Abdurrahman memeluk Islam dan menjadi khadam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merintahkan beliau menguruskan satu hajat. Beliau berkebetulan melalui rumah seorang lelaki Ansar yang pintunya terbuka. Beliau ternampak seorang wanita sedang mandi dan melihatnya berkali-kali. Timbullah perasaan takut dalam diri beliau kerana beliau sangat khawatir wahyu akan turun kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan perbuatan buruknya itu. Beliau pun melarikan diri ke sebuah bukit antara Mekah dengan Madinah dan menghilangkan diri di sana selama 14 hari dah duduk bukit antara Mekah Madinah. Iaitu hari yang mana orang kafir mengatakan pada Rasulullah SAW, Tuhannya meninggalkan Muhammad dan membencinya. Ada hari itu dah. Jibril AS turun kepada Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, sungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu, dan Allah SWT juga berkata, sesungguhnya orang yang melarikan diri daripada umatmu, yakni Sa'labah, telah berlindung di sebuah bukit memohon perlindungan daripada nerakaku. Neraka Allah lah. Cerita gitu cerita riwayatnya. Rasulullah SAW berkata, wahai Umar, wahai Salman, pergilah kamu mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Mereka pun keluar sehingga pinggiran Madinah dan berjumpa dengan seorang pengembala kambing yang bernama Zufafah. Umar radhiyallahu bertanya, wahai Zufafah, adakah kamu mengenali seorang anak muda yang tinggal di bukit ini? Zufafah menjawab, kemungkinan kamu sedang mencari seseorang yang melarikan diri daripada neraka Jahannam. Lari diri daripada neraka Jahannam. Umar radhiyallahu bertanya lagi, dari mana kamu mengetahui ia melarikan diri daripada neraka Jahannam? Zufafah pun membalasnya, kerana beliau akan keluar pada waktu malam dengan meletakkan tangan ke atas kepala sambil mengeluh, betapa engkau yang memegang rohku dalam sekalian roh, jasadku dalam sekalian jasad. Justru janganlah engkau biarkan aku terpisah daripada ketetapanmu. Umar radhiyallahu menjawab, dialah yang kami cari. Mereka pun berangkat bersama Zufafah. Apabila tiba waktu malam, seseorang telah keluar sambil meletakkan tangan ke atas kepala sambil mengeluh. Betapa engkau yang memegang rohku dalam sekalian roh, jasadku dalam sekalian jasad. Justru janganlah engkau biarkan aku terpisah daripada ketetapanmu. Ayat gitu dah. Asyik tersirat lah. Umar berkata, keamanan dan pembebasan daripada api neraka. Umar kata dah. Umar perkenalkan dirinya, saya adalah Umar bin Khattab. Al-Khattab. Sa'labah lantas bertanya, adakah Rasulullah SAW mengetahui dosa saya?
Umar dah menjawab, saya tidak mengetahui tentang perkara itu, namun semalam Rasulullah SAW telah menangis dan meminta saya dan Salman untuk mencari kamu. Sa'labah berkata, wahai Umar, jangan kau membawa saya bertemu dengan Rasulullah SAW kecuali ketika baginda solat, atau ketika bila melakukan qad qamatis salah. Umar berkata, ya, saya akan melakukannya. Mereka pun berangkat pulang ke Madinah dan mereka sempat untuk salat subuh bersama dengan Rasulullah SAW. Umar radhiyallahu dan Salman radhiyallahu bergegas masuk ke dalam saf. Sa'labah telah pengsak bila mendengar bacaan Rasulullah SAW. Selesai memberikan salam, Rasulullah SAW bertanya ke Umar radhiyallahu dan Salman radhiyallahu, wahai Umar dan Salam, apa yang Sa'labah sedang buat? Salman, wahai Umar dan Salman, apa yang Sa'labah sedang buat? Mereka berdua menjawab, dia ada di sini, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mendatangi Sa'labah dan berkata, wahai Sa'labah. Sa'labah menjawab, saya menyahut seruamu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya, mengapakah engkau melarikan diri daripadaku? Sa'labah menjawab, kerana dosa saja, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah kamu mahu jika saya tunjukkan satu ayat yang boleh menghapuskan dosa dan kesalahan? Sa'labah menjawab, bahkan Rasulullah SAW berkata, katakanlah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka. Namun Sa'labah membalas, dosa saya lebih besar, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW membalas, baik, bahkan kalam Allah lebih besar. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan beliau pulang ke rumah. Beliau telah jatuh sakit selama 8 hari. Salman radhiyallahu telah berjumpa Rasulullah SAW untuk mengkhabarkan keadaan Sa'labah. Lalu Rasulullah SAW berkata, mari kita berjumpa dengannya. Apabila sampai, Rasulullah SAW telah meletakkan kepalanya ke atas ribaan baginda. Namun beliau mengalihkan kepalanya daripada riba Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjadi pelik dan bertanya, kenapa? Beliau menjawab, kerana dosa saya terlalu banyak. Rasulullah SAW bertanya lagi, apa yang kamu rasa? Sa'labah menjawab, saya rasa seolah-olah semut merayap antara kulit dan tulang saya. Rasulullah SAW bertanya lagi, apa yang kamu mahukan? Sa'labah menjawab, keampunan Tuhan. Jibril AS turun dan berkata, sungguhnya Tuhanmu mengirimkan salam dan berkata, sekiranya hamba ini datang bertemu dengan aku dengan dosa yang memenuhi bumi, aku akan berjumpa dengannya dengan keampunan yang memenuhi bumi juga. Rasulullah SAW bertanyakan Jibril AS, bolehkah saya mengkhabarkan kepadanya? Jibril AS menjawab, bahkan. Rasulullah SAW pun mengkhabarkan maklumat tersebut kepada Sa'labah. Kemudian Sa'labah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Rasulullah SAW memerintahkan agar jenazahnya dimandikan dan dikafankan dan disolatkan. Peristiwa ketika jenazah dikebumikan tidak disebutkan dalam kitab ini. Rasulullah SAW datang dalam keadaan semacam tersekat-sekat, semacam sesak. Teresok ke sesak nafas gitulah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa berjalan dengan tersekat-sekat? Walhal para sahabat telah memberikan ruang kepada Rasulullah SAW. Baginda SAW menjawab, demi yang mengutuskan saya dengan hak dan kebenaran, saya tidak mampu untuk meletakkan kaki ke tanah disebabkan penuh dengan sayap malaikat yang ingin menaungi kisah Nabah. Itu cerita ya. Sumber kisah. Antara sahabat yang dirakamkan dalam sejarah sebagai seorang yang tinggi keimanan dan sangat takutkan dosa ialah Sa'labah bin Abdurrahman, khadam kepada Rasulullah SAW. Kisah beliau telah dirakamkan oleh beberapa orang ulama dalam kitab mereka, antaranya kitab-kitab. Pertama, kitab Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Mahran al-Asbahani, atau dikenali sebagai Abu Nu'aim al-Asbahani, dalam Hilyatul Awliya dan Ma'rifatus Sahabah. Hilyatul Awliya dan kitab Ma'rifah Sahabah ni kitab besar lah. Cerita kalau terjemah tu berapa puluh jilid, 40 jilid. Banyaklah dah. Cerita capa habis lah. Hak pelik, hak sahih pun ada, tapi hak pelik tu banyak lagi dah. Muka besar kitab dah. Lagi besar kitab, lagi pelik-pelik dah. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Sahal As-Samiri, atau dikenali dengan Al-Kharaiti, dalam Ightilal Al-Qulub. Yang ketiga, Muhammad bin Al-Husain bin Muhammad bin Musa bin Khalid, atau dikenali sebagai Abu Abdurrahman Al-Sulami An-Nasaiburi, dalam Tabaqat As-Sufiyah. Tabaqat As-Sufiyah ni pelik. Cerita sufi lah. Peringkat sufi lah dah. Tabaqat.
Yang keempatnya Abu Fadl Abdul Rahman bin Kamal bin Abu Bakar bin Muhammad Sabiquddin Al-Khudairi Al-Asyuti, atau dikenali sebagai Asyuti dalam Lali Al-Masnu'ah. Ni kitab palsu ni nah. Lali Al-Masnu'ah ni kitab Lali Al-Masnu'ah ni kitab hadis palsu, kira lemah ada palsu lah, doa jidan dan palsu. Okey, apa kata ulama mengenai kisah ini ya? Kisah ini mengandungi beberapa maklumat yang cukup aneh dan perlu dinilai dengan sehalus mungkin. Diriwayah pun masalah banyak So ke riwayat sanad dia dah. Okey, Abul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad atau Ibnu Jauzi wafat tahun 597 Hijrah lah. Setelah mengutarakan kisah ini, memberikan komentar, kisah ini maudhu', palsu dan dusta. Ia terserlah apabila kisah ini menyebutkan peristiwa ini berlaku semasa turunnya ayat Ma wadda'aka rabbuka ma qala, surah Ad-Duha ayat 2. Setakat ayat itu turun di Mekah lagi, bukan di Madinah, tanpa sebarang khilaf, tak ada ijma' lah, sepakatlah para ulama ayat ma wadda'aka rabbuka ma qala tu di Mekah peringkat awal lagi dah. Bukan di Madinah dah. Tiada kalangan sahabat yang bernama Zuhafah, betul tak ada. Cari punya nama dia kitab besar tak ada. Dalam sanad ini terkumpul beberapa orang yang dhaif, antaranya Al-Munqadir. Yahya bin Ma'in mengkritik Al-Munqadir dengan berkata dia tidak berguna dah. Bagi Ibn Hibban, dia tertuduh, artinya beliau seorang yang bermasalah. Ittihamnya. Justru tidak sah berhujah menggunakan namanya. Dalam kalangan perawi kisah juga terdapat perawi dhaif seperti Sulaim bin Mansur. Bila dipertikaikan kesihahannya oleh ulama. Selain itu Abu Bakar Al-Mufid juga dipertikaikan kesihahannya. Al-Barqani berkata beliau tidak boleh dijadikan hujah. Dalam hujah seterusnya, Ibnu Jauzi berkata kisah ini turut diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami daripada datuknya Ismail bin Nujaid, daripada Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abdi, daripada Sulaim. Kesemua mereka tidak boleh jadi hujah. Semua perawi itu tak ada seorang habuk pusikoh dah. Semua tak boleh jadi hujah dah. Jadi rujuk Abul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Ja'far Ibnu Jauzi Al-Mawdu'at min al-Hadis Al-Marfu'ah, kitab hadis palsu ni lah. Tahqiq Dr. Nuruddin bin Syukri. Maktabah cetakan Ar-Riyad Adwa As-Salaf 1997. Kitab Ad-Dam Al-Ma'asi Bab Taubah Sa'labah bin Abdul Rahman. Jilid 3 muka 340 hingga 350. Tu rujukan. Okey, Izzuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Jazari atau Ibn Al-Athir 930 Hijrah dalam Usudul Ghabah memberikan komentar. Kisah ini disebutkan oleh Ibn Mundah dan Abu Nu'aim As-Sabahani ni. Ada pertikaian tentangnya dah. Kisah ini didatangkan tanpa sanad. Masalah tak ada sanad pun dah. Firman Allah SWT berbunyi Ma wadda'aka rabbuka ma qala, surah Ad-Duha ayat 2, turun ketika awal Islam lagi dan awal wahyu lagi dah. Mereka awal lagi dah. Yang mana ketika itu Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Hadis tentangnya itu turunnya ayat di Mekah adalah sahih, sedangkan kisah ini berlaku di Madinah. Ia tidak sekata, jadi pelik lah, bercanggah. Rujuk Izzuddin Ibn Al-Athir Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Jazari Usudul Ghabah, tahqiq Syekh Ali Muhammad Muawwad dan Syekh Adil Ahmad Abdul Mawjud. Beirut Darul Kutub Ilmiah tanpa tahun ni, nombor 60 jilid 1 muka 471 ni. Okey, seterusnya Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad atau Al-Hafiz Ibn Hajar lah. Nama Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ni nama Ibn Hajar Asqalani ni. Wafat tahun 852 Hijrah. Dalam Al-Isabahnya, setelah meriwayatkan kisah ini secara ringkas, beliau memberikan komentar. Dalam kisah ini ada kelemahan, iaitu gurunya yang dimaksud lebih dhaif. Tok guru lebih dhaif daripada anak murid dia. Kisah ini sendiri menunjukkan keanehannya berkaitan ayat Ma wadda'aka rabbuka ma qala, surah Ad-Duha ayat 2. Kerana ayat ini sebenarnya turun sebelum hijrah tanpa sebarang khilaf. Asyuti tahun 911 Hijrah wafat dia dah. Dalam La'il Masnu'ah memberikan komentar palsu. Imam Suyuti pun kata palsu. Padahal Suyuti ni mutasahil, kita sangat berlembut lah dah. Mudah lepas, biasa penapis dia tu banyak lepas dia. Tapi ni kata palsu dah. Al-Munqadir tidak berguna, sedangkan selain mengambil periwayatan darinya. Abu Bakar Al-Mufid
Tidak boleh jadikan hujah. Tiada kalangan sahabat yang bernama Zufafah. Ayat Al-Quran, ma wadda'aka rabbuka ma qala, surah Ad-Duha ayat 2, diturunkan di Mekah tanpa sebarang khilaf. Sedangkan kisah ini berlaku di Madinah. Kemudian Abdul Rahman As-Sulami telah meriwayatkan daripada datuknya Ismail bin Nujaid, daripada Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abdi, daripada Sulaim, mereka semua tidak boleh jadikan hujah. Semuanya tidak siqah lah, tidak percaya mana. Al-Kharaiti dalam Ightilalul Qulub turut meriwayatkan kisah ini. Ahmad bin Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami bahawa Ibrahim bin Ali Al-Atrus menceritakan kepada kami bahawa Sulaim bin Mansur menceritakan kepada kami kisah ini. Wallahu a'lam dah. Itu sanad dalam kitab Ightilalul Qulub oleh Al-Kharaiti. Rujuk Jalaluddin bin Abdul Rahman Suti la al-Masna'ah fil Ahadits al-Mawdu'ah Biarut Darul Ma'rifah Kitabul Adab al-Zuhud jilid 2 muka 35 hingga 37. Perbincangan tentang perawi kisah ini terlalu panjang lah. Antara ulama yang melemparkan kritikan terhadap Mansur bin Ammar ialah Az-Zahabi dalam Al-Mizannya dah, Mizan al-Iqtida dah. Ibn Adi dalam Al-Jarh wa Ta'dil dan Hafiz Al-Qaili dalam Ad-Du'afa Al-Kabir. Manakala antara ulama yang mengkritik Al-Munqadir ialah Ibn Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil, An-Nasai dalam Ad-Du'afa wal Matrukin, Az-Zahabi dalam Mizan, dan Ibn Hibban dalam Majruhin. Ramalah yang kritik dia dah. Tajrih dia. Sebagai tambahan, Islam telah memberikan garis panduan yang cukup jelas bagi orang yang ingin bertaubat. Melarikan diri ke tempat yang jauh, duk gunung mana, bukit mana, sehingga memungkinkan seorang itu meninggalkan salat berjemaah bukanlah sebentuk taubat yang diajarkan Islam. Itu taubat ngarut. Sufi-sufi karut. Senang ada Islamnya di masjid kau pandai lah salat jemaah. Apa nak tapa di gua, tapa di masjid dah. Sebagai contoh direkodkan dalam Sahih Bukhari kitab Mawaqitus Shalah bab as-salatul kafarah, as-salat al-kafarah bab nombor 526, dan Sahih Muslim kitab at-tabah bab qaluhu ta'ala innal hasanat yuzhibnas sayyi'at nombor 2763 dia. Terdapat satu kisah seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah mengaku melakukan kesalahan dengan seorang wanita. Tak ada selagi. Cerita Sahih Bukhari tu cerita ke sahabat mengaku salah dia cium otina. Kemungkinan beliau telah menciumnya atau merabanya atau melakukan lebih daripada itu, namun mereka tidaklah berzina. Beliau datang bertemu dengan Nabi SAW untuk bertanyakan cara menebus dosa. Lalu turunlah suatu ayat berbunyi, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at zalika dzikra liz-zakirin. Dan dirikanlah solat pada kedua tepi siang dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya kebaikan memadamkan kesalahan. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Demikianlah peringatan buat orang-orang yang ingat. Nabi baca ayat ini dah. Dan Nabi suruh semai jemaah baca, habislah apa dosa, itu dosa kecil ni. Dan tidaklah Nabi bersuruh cerita-cerita yang melampau tu, tidak ada Nabi cerita dah. Habis tu kisah kelima, kisah Sa'labah. Dia ada kisah lain juga Sa'labah ni, tapi Sa'labah ni cerita ni Sa'labah yang mana dia takut, dia tengok otena dah. Ke mandi ke apa menyebabkan dia takut pergi bukit dah. Dia jangan ramal lah. Ustaz selebriti cerita benda gini lah. Tapi cerita ni sangat pelik lah. Kitab-kitab pun kitab tidak kitab muktabar ni. Kitab besar tapi bukanlah kitab jadi rujukan, jadi standard satu, bukan macam Sunnah Sittah. Tak ada langsung dari kitab Sunnah Sittah. Musnad Imam Ahmad yang begitu besar pun tak ada dah. Jadi kita ni pelik lah. Okay, habis itu kita masuk kisah ke-6 lah. Macam mana kisah ke-6? Okay, pendek lah. Okay, kisah ke-6. Umar radhiyallahu berhijrah secara terang-terangan lah. Umar berhijrah tu, dia tunjuk dia cabar ke dia. Secara terang-terangan lah. Betul ke tidak lah. Okay, pendahuluan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu adalah seorang sahabat yang terkenal dengan keberanian yang luar biasa. Bukti yang paling jelas ialah beliau banyak melakukan perubahan dan inovasi sepanjang pemerintahan beliau. Berani, istihad pun berani, debel takut dia lah. Hasilnya dapat dilihat dengan perluasan negara Islam, kemakmuran yang dikecapi dan musuh Islam tidak berani untuk melakukan suatu perkhianatan. Sedih lah. Hasil keberaniannya beliau digelar sebagai Al-Faruq, iaitu orang yang membezakan di antara yang benar dengan yang batil. Gelar dia gitu dah. Al-Faruq, membezakan benar dengan yang batil. Beliau tidak teragak-agak untuk menegakkan kebenaran meskipun ke atas kaum kerabatnya sendiri, dan tidak teragak-agak untuk menjatuhkan hukuman pada sesiapa pun. Antara kisah yang menunjukkan kekuatan dan keberaniannya ialah beliau dikatakan telah berhijrah secara terang-terangan ke Madinah, malah bertindak mencabar orang-orang Quraisy.
untuk berlawan dengan beliau. Cabar lagi dah. Namun kesemua mereka ketakutan dengan cabaran tersebut. Okey, sumber kisahnya. Kitab mana? Sumber dia dah. Kisah ini dinukilkan oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya, pertama Tarikh Dimashq oleh Ibn Asakir. Bersama lah kitab ni dah. Kitab besar dah ni. Pelik-pelik cerita pun adalah ni. Ali bin Abu Talib berkata, saya hanya mengetahui semua sahabat Nabi berhijrah secara takut-takut. Kecuali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu. Beliau ingin berhijrah bila membawa pedang di tengkuknya dan meletakkan busa panah di bahunya. Dan beberapa anak panah ada di tangannya. Beliau memegang tongkatnya dan menuju ke Kaabah, sedangkan pembesar Quraisy ada di sana. Beliau telah melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali dengan tenang. Kemudian beliau ke makam Ibrahim dan menunaikan solat dengan tenang. Seterusnya beliau mendatangi mereka satu persatu dan berkata, buruklah wajah kamu. Allah SWT tidak menghina melainkan hidung kamu. Barang siapa yang mahu ibunya kehilangan anaknya, anaknya menjadi yatim, isterinya menjadi ibu tunggal. Marilah bertemu aku di belakang lembah ini. Ali radhiyallahu berkata, tiada siapa pun yang mengikuti beliau melainkan kaum yang lemah. Umar radhiyallahu telah memberikan tunjuk ajar dan petunjuk kepada mereka. Beliau telah melaksanakan tanggungjawab beliau. Itu cerita dia lah. Dalam Tarikh Dimashq oleh Ibn Asakir. Okay, dalam keseluruhan kitab Usulul Ghabah oleh Ibn Asir. Kitab besar juga dah. Dalam cerita yang sama dengan Ibn Asakir dengan sedikit penambahan pada sanad. Sanad berbeza sikit. Tambah sikit. Okey, perbahasan dan hujah tentang kebenaran kisah ni. Kuat setengah mana perbincangan di situ lah. Kita terdapat riwayat lain yang menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu berhijrah secara diam-diam. Masalahnya ada riwayat lain yang disebut dalam kitab-kitab tu, hadis tu. Cerita Umar bin Khattab ni bukan kita terangkan segitu, tapi pergi senyap-senyap ni. Ini bukanlah menunjukkan beliau sebagai seorang yang pengecut, sebaliknya seorang yang kaya dengan strategi dan bijak dalam perancangan, bukannya berani melulu membuta tuli sebagaimana digambarkan selama ini dah. Pongoh tak pelulu dah, bukan dah. Ya, ada waktu pongoh, ada waktu cerdik dah, waktu senyap-senyap dah, tentu ada cara dia dah. Bukit Islam ni bodoh strik dah. Macam kita cerita kita kena mikir dia betul ke pergi ibadah tu tidak meninggalkan puasa ke pergi dah. Jadi masa pergi Fathul Mekah pun Nabi suruh buka puasa dah. Lagilah peringkat awal dah. Jadi benda tu kita kena kritik, kena berfikir kritis, barulah kita tidak mudah tertipu oleh ustaz-ustaz kita dah. Cerita-cerita pelik. Okey, pertama perbahasan. Ya, kita bang. Okey, hujah Ibn Hisham dalam As-Sirah Nabawiyah. Ibn Hisham pula dah. Ibn Ishaq 80 hijrah hingga 101 hijrah. Di peringkat awal lagi Ibn Ishaq dah. Ibn Ishaq berkata, Umar bin Khattab dahulu keluar bersama Ayyash bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi sehingga ke Madinah. Nafi' Maula Abdullah bin Umar 117 hijrah melaporkan kepada saya daripada Abdullah bin Umar daripada bapaknya Umar bin Khattab dahulu katanya, saya melakukan persediaan ready nak berhijrah ni. Apabila kami ingin berhijrah ke Madinah, saya, Ayyash bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-Asi bin Wa'il As-Sahmi di At-Tanadub yang berdekatan dengan perigi Bani Ghifar. Atas dari Sarif. Kami berkata, jika ada di antara kita yang tidak berada di sini, pagi esok bermakna sudah tertangkap. Yang terselamat hendaklah meneruskan perjalanan. Kata Umar dahulu, esoknya saya dan Ayyash tiba di Tanadub, sedangkan Hisham telah ditangkap dan diseksa dah. Jadi pergi senyap-senyap. Umar pergi senyap-senyap dah. Kedudukan At-Tanadub terletak 10 km dari Mekah. Ini menunjukkan mereka telah membuat satu perancangan yang sangat-sangat sulit dan cukup berhati-hati dah. Tidak membuta tuli, tidak tidak berfikir panjang, tidak. Memang ada perancangan detail. Dia berbeza sama sekali dengan riwayat yang mengatakan keberanian Umar dahulu yang tidak bertempat malah melulu-lulu dah. Suruh siapa nak mati anak dah dah. Macam matilah debel ya, tidak begitu dah. Malah dalam kisah selanjutnya Abu Jahal dan Al-Harith berjaya juga mengekori Umar radhiyallahu dan Ayyash radhiyallahu sehingga mereka berjaya memperdaya Ayyash radhiyallahu untuk dibawa pulang semula dah. Jika benar kekuatan dan keberanian Umar radhiyallahu sebagaimana diperkatakan, mengapa beliau tidak melawan Abu Jahal dan Al-Harith ketika itu dah? Kenapa Umar tak pergi nak Abu Jahal dan Al-Harith? Hal ini membuktikan beliau bukanlah penakut tapi mengatur strategi, siasah nafas panjang, fikir panjang, masa depan panjang, bukan tak melulu dah. Beliau tidak terburu-buru dalam sebaran tindakan. Ini hak kita nak pergi senyap-senyap dah. Kisah ini turut dinukilkan dalam beberapa kitab lain, semuanya bersumber Ibn Ishaq antaranya Dalailun Nubuwah oleh Bahaqi,
wafat tahun 448 Hijrah. Sanad kisahnya ialah Abu Abdullah Al-Hafiz melapor kepada kami bahawa Abul Abbas 216 Hijrah hingga 317 melapor kepada kami bahawa Muhammad bin Ya'qub melapor kepada kami bahawa Ahmad bin Abdul Jabbar 177 Hijrah hingga 272 Hijrah melapor kepada kami bahawa Yunus bin Bukhair 199 Hijrah melapor kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq. Katanya Nafi' daripada Abdullah bin Umar melapor kepada saya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sanad dia lah. Sanadnya hak alih atas tu kuatkanlah dia, kecuali Ibn Ishaq lah lihat sikit, tapi ni antara sebab-sebab gini lah setengah ulama timun Ibn Ishaq ni. Dia rapat dengan salah. Gitulah, ada riwayat yang comel juga. Okay, pertama tak ni dah nak kaki Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Bahaqi dalam Nubuwah wa Ma'rifah Ahwal Sahib Asy-Syari'ah. Tahqiq Dr. Abdul Mu'ti Al-Qal'aji. Beirut Darul Qutub Al-Ilmiyah 1988 bab manhajar min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah hin uriha darul hijratahi qabla nuzul al-izni lahu bil khuruj. Jilid 2 muka surat 460 hingga 462. Okey, itu rujukan dia lah. Okey, Yunus bin Bukhair dah. Cerita apa itulah senyap-senyap dah, bukan secara debel lah. Senyap-senyap Umar Khattab pun pergi secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi pergi ke Mekah. Okey, yang kedua, Yunus bin Bukhair. Kebanyakan ulama seperti Yahya bin Ma'in, Uthman bin Sa'id dan Ibn Hibban menerima beliau dah. Namun terdapat setengah ulama menolaknya seperti An-Nasai dan Abu Daud. Ni kisah, bukan kisah hak Sa'labah. Tu dah kisahnya. Umar ni, kisah Umar berani dah. Umar tak kisah Sa'labah ni Umar dah. Ni riwayat hak kata senyap-senyap ni pun ada pertikaian lah sekurang-kurangnya. Yang ketiga dalam kitab Majma' Al-Zawaid oleh Al-Hatami 807 Hijrah wafat ya. Ali bin Abi Bakar Al-Hatami Majma' Al-Zawaid wa Manba' Al-Faid Tahqiq Muhammad Abdul Qadir Atta. Beirut Darul Qutub Ilmiyah 2009 Kitab Al-Maghazi wa Siyar bab Al-Hijrah ila Madinah nombor 9918 jilid 6 muka surat 61. Atau rujukan dia. Majma' Az-Zawaid ada sebut kisah ni. Kisah yang bertentangan dengan kisah keberanian Umar tak dulu dah. Yang keempat, Sahih Sirah Nabawiyah oleh Ibrahim Al-Ali. Rujuk Ibrahim Al-Ali, Sahih Sirah Nabawiyah Al-Urdun, Darun Nafais 1995. Al-Fasl Al-Awwal ma yuzkar min hijrah ashab Rasulullah qabla hijratihi. Al-Mabah Al-Thalith Kisah Yash bin Abi Rabi'ah wa Hisham bin Al-As wa idadatihim wa i'adatihim 117 hingga 112. Atau Sahih Sirah Nabawiyah oleh Ibrahim Al-Ali lah. Yang kelima, Kashful Astar an Zawaid al-Bazar oleh Al-Haytami 807 Hijrah. Sanad kisah ini ialah Zuhair bin Muhammad bin Qumair 207 Hijrah. Melapor kepada kami bahawa Sidqah bin Sabiq melapor kepada kami daripada Muhammad bin Ishaq. Katanya Nafi' melapor kepada kami daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu sanad dia dah. Rujuk Ali bin Bakar Al-Hatami Kashful Astar an Zawaid al-Bazar Al-Qutub Al-Sittah Tahqiq Abu Habib Ar-Rahman Al-Azama Beirut Muassasah Risalah 979 Babul Hijrah ila Madinah nombor 1340 jilid 2 muka surat 302 lah. Itu kisah dia lah. Okey, lepas tu Ibn Hajar sekali dalam Isabah mengiktiraf sanad pengkisahan ini sebagai sahih. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz ketika membahaskan nama Hisham bin Al-Asi bin Wa'il. Rujuk Ibn Hajar sekali Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah bab zikr man ismuh Hisham jilid 3 muka 790. Jadi kisah ni kuat lah. Kisah hak ceritanya senyap-senyap sunyi-sunyi, bukan debat tak perlu dah. Senyap-senyap ni hijrah Umar Khattab pun senyap-senyap itu lebih kuat ni sahih lah kini. Okey, fakta yang diragui dia. Kelihatan agak mustahil tiada dalam kalangan Arab Quraisy yang berani untuk berhadapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu. Sedangkan terdapat ramai pahlawan yang handal-handal dan standing dengan beliau. Kita ragulah. Debel bukan Umar Khattab. Okey, debel dah. Kapil lain pun debel juga dah. Yang kedua, seterusnya riwayat lain dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab yang lain hanya dinyatakan Umar bin Khattab radhiyallahu sampai di Madinah.
bersama dengan 20 orang sahabat yang lain tanpa disebutkan langsung tentang cabaran beliau secara tertangan. Hadis sahih ni tak cerita cabaran kau tunjuk debel, tak ada dah. Cuma pergi dengan 20 orang sahabat lain lah. Okey, daripada Al-Bara' radhiyallahu, orang pertama yang sampai kepada kami di Madinah dalam kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ialah Mus'ab bin Umair. Mula sampai Madinah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Okey, Mekah juga dah. Mereka yang mengajarkan kami Al-Quran, kemudian Ammar radhiyallahu, Bilal radhiyallahu dan Sa'ad radhiyallahu. Kemudian Umar radhiyallahu bersama 20 orang sahabat yang lain. Seterusnya Nabi Muhammad SAW tiba. Saya tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira sehingga saya melihat kaum bapa dan anak-anak saling berkata, ini Rasulullah SAW sudah datang kepada kami sehingga saya membawa surah Al-A'la dan surah seumpamanya. Gitulah ceritanya, gembira. Kisahnya Umar bersama 20 orang sahabat lain. Pergi dulu, lepas tu bawa Nabi pergi dah ke Madinah. Okey, habis itu dah. Direkodkan oleh Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab tafsir Quran, bab surah Sabbih isma rabbikal a'la, nombor 4941, atau lihat kitab Manaqibul Ansar, bab Muqaddam An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi Al-Madinah, nombor 3904, statusnya sahih. Ada kuatlah di Bukhari, kan Sahih Bukhari ya. Okay, kelihatan terdapat percanggahan di antara riwayat Ibn Ishaq dengan Sahih Bukhari. Ibn Ishaq membawakan riwayat bahawa Umar radhiyallahu berhijrah secara diam-diam sahaja, sedangkan Al-Bukhari menyatakan beliau hijrah bersama 20 orang sahabat yang lain. Bukan dia lah, 20 orang ramai lah dah. Muhammad bin Abdullah Al-Ushan berkata dah. Ni ada kitab Suhulun ni dah. Menghormati ke antara riwayat Ibn Ishaq dengan Al-Bukhari yang menyatakan Umar radhiyallahu berhijrah bersama 20 orang sahabat yang lain. Sesungguhnya para sahabat saling bertemu antara satu sama lain dalam perjalanan. Bukanlah mereka bergerak sekali serentak daripada awal sebagaimana yang jelasnya. Ini cara nak gabung ada. Okey dah. Kalau nak tarjih mana? Tak mesti fikir gini lah. Okey, rujuk Muhammad bin Abdullah Al-Ushan, ma syaa wa lam yathbut fi sirah an-nabawiyah ar-riyad darut tayyibah tanpa tahun bab hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu muka surat 1. Okey, itu cerita tu dah. Okey. Hujah Dr. Mahdi Rizqullah. Dr. Mahdi Rizqullah amat turut mengemukakan kisah Umar bin Khattab yang ingin berhijrah bersama Ayyash dan Hisham lah. Beliau kemudian memberikan komentar kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Hisham dengan sanad yang hasan, yang baik. Ibn Hajar telah mensahihkannya dalam Al-Isabah jilid 3 muka yang tepat. Dia kata dah. Riwayat daripada Ibn Sakan dengan sanad daripada Ibn Ishaq. Asar maklumat atau perkhabaran sahih tentang hijrah Umar radhiyallahu ini bertentangan dengan hadis dhaif yang masyhur di sisi kebanyakan manusia, bagaimana Umar radhiyallahu mengiklankan hijrah beliau dan berkata kepada orang musyrikin, barang siapa yang mahu ibunya kehilangan anaknya, isterinya menjadi armalah ibu tunggal, marilah bertemu aku di belakang lembah ini. Asal kisah ini daripada Ibn Asir, Usulul Ghabah jilid 4 muka 48. Al-Albani turut menyebutkan Al-Difa' halaman 43 dan menghukumnya sebagai dhaif lah. Begitulah cerita tentang ramai kata dhaif lah ulama hadis. Rujuk Mahdi Rizqullah Ahmad, As-Sirah Nabawiyah fi Dha'il Masadir Al-Asliyah, Dirasah Al-Tahliliyah, Ar-Riyad Markaz Al-Malik Faisal Al-Buhuth wa Dirasah Al-Islamiyah 1992, muka surat 292 dah. Gitulah kira doa hujah Dr. Mahdi Rizqullah. Okey, hujah Dr. Akram Diak ni. Itu tokoh-tokoh pengkaji sirah lah. Dr. Akram Diak pula berkata kisah yang menyatakan Umar radhiyallahu mengiklankan hijrah beliau dan cabaran ibu akan menjadi janda adalah tidak sahih. Tak sahih dah. Beliau menyatakan punca kelemahan maklumat tersebut ialah kerana ada 3 orang perawi yang dianggap sebagai majhuha, tak tahu siapa-siapa dan tidak dikenal dirinya. Rujuk Akram Diak Al-Umari, As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah, Muhawalah Litatbiq Qawaid Al-Muhaddithin fi Naqd Riwayat As-Sirah Nabawiyah, cetakan ke-6, Al-Madinah Maktabat Al-Mulum wal Hikam 1994, muka surat 206. Habis itu dah. Okey, kesimpulannya dah. Kesimpulannya panjang pun perbahasan, kesimpulannya. Al-Husain berkata, keberadaan Al-Faruq radhiyallahu tidak dapat disangka lagi dah. Namun perbincangan tertumpu kepada sanad kisah tersebut dah. Malah Rasulullah SAW sebagai orang yang paling berani pun berhijrah bersama Siddiq radhiyallahu sahabat Abu Bakar lah. Dalam keadaan takut-takut dilihat orang musyrik. Nabi pun takut-takut. Nabi lebih berani daripada Umar dah. Namun ini tidak mengaibkan. Ia merupakan sebab strategi dan tanda kesempurnaan tawakal pada Allah SWT. Bukanlah malu deh. Bodoh tak pelulu ni nak. Berdebel tak pelulu. Bukanlah. Allah suka Allah nak kita ni bergantung dengan Allah. Tanda sempurna ketawakal ni nak ikhtiar deh. Cara strategi yang baik deh.
Allah SWT menggambarkan keadaan Nabi Musa AS ketika berhijrah ke Habasyah dengan mengatakan, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Qala rabbi najjini minal qawmiz zalimin." Nabi Musa AS keluar dari Mesir dalam keadaan takut, sambil memerhatikan berita berkaitan bagaimana yataraqqab. Khaifan yataraqqab. Seraya berkata, "Wahai Tuhan, selamatkanlah saya daripada qaum yang zalim. Najjini minal qawmiz zalimin." Surah Al-Qasas ayat 21. Berdasarkan ayat di atas, satu persoalan dapat ditimbulkan. Apakah ini menunjukkan Nabi Musa AS seorang yang pengecut? Sedangkan Nabi Musa ni gagah, perkasa dah. Adakah dia pengecut, sabar, kau juga takut ketemu dah, senyap-senyap dah. Sudah tentulah tidak sama sekali, bukan pengecut Nabi Musa. Jawapannya sudah jelaskan sebelum ini dah. Jadi hadis ni tak kuat dah. Cerita Umar Al-Khattab, kuatnya nak pergi senyap-senyap dah. Dalam bukannya pergi secara debel gitu, cabar pula tidak dah. Tidak sahih, cabar. Yang sahihnya Umar Al-Khattab pergi senyap-senyap 20 orang ke macam-macam, yang itu lebih kuat sanadnya berbanding dengan cerita hak biasa terdengar dalam kita lah. Kita duduk dengan ustaz cerita sama ustaz cerita sama dia, tapi tak betul dah. Boleh lagi kau kita pada dalam panjang dah dah. Fahnya wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.